diberi kesempatan, kesihatan yang baik insya-Allah kepada diri kita semua untuk kita meneruskan lagi agenda kehidupan kita, untuk kita meneruskan lagi aktiviti kehidupan kita, untuk kita meneruskan lagi sakibaki daripada umur kita. Jadi mudah-mudahan dengan ruang, peluang dan segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, sama-sama kita manfaatkan sebaik mungkin. Tak lain dan tak bukan adalah untuk meraih rahmat dan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, rayuan, rintihan, permintaan daripada bulan Rajab, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku ataupun berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala dengar rintihan kita. Yang hari ini bukan sekadar Allah Ta'ala berikan kepada kita Ramadan, bahkan kita telah pun berada di pertengahan daripada bulan Ramadan. Di saat ramai insan-insan lain yang merindui dan mendambakan Ramadan tidak kesampaian, kita dibagi lagi satu peluang, dibagi lagi satu ruang untuk kita mengecapi satu bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, yang mana Allah Ta'ala taburkan mutiara-mutiara, intan-intan yang tiada pada bulan-bulan yang lain. Ini disebutkan Sayyidus Syahr, penghulu bagi segala bulan. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan ini disambut oleh 3 golongan. Golongan yang pertama, Ramadan ni dia lalu macam tu je. Golongan yang kedua, golongan yang ikut-ikut. Golongan yang ketiga, golongan yang kita sebutkan tadi, iaitulah golongan-golongan yang mendambakan, yang merindui Ramadan, dan bila mana diberi Ramadan kepadanya, dia menghayati Ramadan itu, dia hidupkan Ramadan itu 30 ataupun 29 hari. Yang namanya ikut-ikut tu macam mana tuan-tuan? Dia masuk Ramadan, awal-awal tu dia semangat, sampai pertengahan dia masih dengan pemikiran dan juga masih lagi dengan aturan yang sama. Pergilah mana-mana pun di awal Ramadan penuh sampai belakang. Waktu saya bertugas di Masjid Diraja Sultan Alaidin dulu, siap kita orang Jawa, awal-awal Ramadan tu birai tu ditolak ke belakang, kan? Bila ditanya nak dibawa ke mana tu Wak, dia kata orangnya ramai, dia kata. Bila masuk 10 Ramadan ditolak, balik ke depan. Bila tanya, Wak, kenapa Wak nak dibawa ke mana tu? Orang ni wes orang eneng, dia kata. Orangnya dah tak ada. Sebab apa? Sebab pemikiran, minda kita masih minda ikut-ikut. Dia boleh refresh ke belakang, kan? Dia refresh ke belakang, tahun lepas dia buat apa? Tahun lepas mayang jarak-jarak lagi. Okey, tak apa, pergi lagi belakang. Waktu tu dia jadi imam dekat rumah, waktu PKP, kan? Yang bacaannya rakaat pertama kulhu, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, rakaat ketiga kuliah balik, rakaat keempat kulhu, begitulah seterusnya. Apa pun tak apalah, iya jugalah Ramadan ketika itu, walau dalam keadaan PKP. Dia akan pergi ke belakang lagi. Bila dia pergi ke belakang lagi, dia pun ingat, malam 17 Ramadan ni aku cari baju raya, dia kata. Dia akan pergi cari baju raya. Dia percayalah. Sebab apa? Sebab Ramadan yang Allah Ta'ala bagi tidak matang bersama dengan umur kita. Kalau 30 tahun yang kita dah melalui Ramadan, sepatutnya Ramadan itu dah matang dengan umur kita. Tetapi kita masih dalam keadaan yang sama. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, kemuliaan bulan Ramadan
Yang pertama, sebagaimana yang kita maklum, dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya, yang ni ayat ni familiar sangatlah, ya. Kalau tak hafal juga tak tahulah nak kata. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemuliaan Ramadan itu difardukan padanya ibadah puasa. Yang mana ibadah puasa ini sangat istimewa. Sangat istimewa. Dan yang seterusnya itulah yang kita raikan pada malam ini, ya, nuzulul Quran. Dalam ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Ya. Bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Alhamdulillah, saban tahun kita sambut nuzulul Quran. Dalam bulan Ramadan, awal-awal bulan, awal-awal hari Ramadan tu, ya, dia punya momentum dan semangat dia tu lain macam, ya. Nuzulul Quran daripada mana? Turunnya Al-Quran daripada Al-Mari. Turun dengan habuk, dengan tek cicak, dia kibah, dia pun baca. Alhamdulillah, ya. Dalam Ramadan itu khatam 2 kali Ustaz. Ikut tadarus mana? Saya baca sendiri Ustaz. Okey, baca sendiri memang dia tak akan salah. Nak ceritanya, dalam bulan Ramadan istimewanya ada yang namanya grup-grup tadarus. Ya. Waktu itu adalah waktu yang paling cantik ataupun paling elok, paling sesuai untuk kita memperelokkan bacaan Quran kita. Sebab apa? Dalam kumpulan tadarus itu ada ahlinya 3, 4, 5, yang mana bila salah kita baca, kawan-kawan lain tolong tegur. Bila kita salah, kita perbetulkan bacaan kita. Moga-moganya Quran juga matang bersama kita. Kalau kita muhasabah dan koreksi balik, adakah Quran itu matang bersama dengan kita? Sebab kalau kita tengok definisi tadarus itu sendiri, apa yang kita amalkan pada hari ini masih belum sampai kepada peringkat tadarus dalam erti kata tadarus yang sebenar. Kita masih peringkat tahsin. Setiap tahun kita masih dalam proses membetulkan bacaan, menunjukkan kita belum matang dengan Al-Quran kita. Tiap-tiap tahun nuzul Quran, tiap-tiap tahun kita khatam Quran. Tetapi tak lebih daripada mentahsinkan Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu ada hak-hak yang perlu kita penuhi. Dan di antara hakul Quran itu, yang pertama iaitulah membaca Al-Quran. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, ya. Quran itu hanya dibaca ketika dalam bulan Ramadan sahaja. Khatam malam 27, Quran tu naik balik ke almari. Tapi dia ada hujah dia. Dia kata, Ustaz, kami dulu mengaji, Tok Guru kata Quran kena letak tempat yang tinggi. Tapi itulah yang pertama dan terakhir dia jumpa Quran pada tahun itu. Bila nak jumpa lagi? Tahun depan. Itu pun kalau umur panjang. Sedangkan Quran itu, kalau kita tengok hadis Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah kamu akan Al-Quran. Quran memberi jaminan dia akan datang pada hari kiamat nanti untuk memberi syafaat li ashabihi,
pada orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Dia tak sebut liaqra'i, yang baca, tak, yang bersahabat. Sebab dalam kehidupan realiti kita ada kawan yang rapat, betul? Ada yang tak berapa rapat sangat, ada yang qarib, ya, yang mana kalau kita berkawan dengan yang sahabat karib ni, ya, kalau ikut banyak rahsia-rahsia kita pun dah, maknanya boleh berkongsi rahsia, betul? Kalau orang yang baru kita kenal, tak mungkin kita nak cerita semua hal perihal diri kita. Naik bas, jumpa orang, kita pun cerita habis, tak mungkin. Tetapi dengan sahabat qarib kita, ya, habis rahsia, semua dia tahu, ya. Macam saya dengan Ustaz Syazli, dulu tak kenal, hari ni dah kenal, ya, tahu dia daripada mana. Dulu tak kenal, bila dah tahu dia daripada mana, daripada Kelantan, kan, anak dia berapa orang, isteri dia berapa orang, kan, tu. Mungkin kalau saya lagi rapat dengan dia, saya tahu sebenarnya isterinya lebih pada satu. Tak lah, ni melawak kan. Maknanya rahsia itu. Begitulah halnya dengan Al-Quran. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu dia juga ada sir, ada rahsia dia, ada ijaz dia, ada mukjizat dia. Dia nak bagi pada siapa? Dia bagi pada orang yang rapat dengan Al-Quran. Sebab tu dalam Al-Quran ada yang namanya ayat pengasih. Haji Khairul nak ayat pengasih, kan? Ada yang ayatnya untuk kuatkan tangan, kan? Sekali rimbuk terpelanting orang. Imam nak? Imam muda nak ayat kuatkan tangan? Tak nak? Nak cerita apa tuan-tuan? Kenapa mesti kita amalkan satu-satu ayat hanya untuk satu tujuan? Sedangkan Quran itu ada 30 juzuk untuk kita amalkan, yang mana semua kita dapat. Jadi Quran itu perlu dijadikan sahabat qarib, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq. Ma makna Khaliq? Bukan ai Khaliq tu tuan-tuan. Khaliq ini pencipta. Kita ni makhluk yang dicipta. Yang mana pencipta dia lebih memahami hal keadaan barang yang dia cipta. Ni pembesar suara ni, ya, pengeluar dia JTS. Kita beli barang ni tuan-tuan, ya, kilang dia pasti akan letakkan sekali manual penggunaan, betul? Untuk apa? Untuk panduan kita, macam mana nak pasang, macam mana nak pakai, sampai peringkat dibagi lagi alamat, kalau rosak sila hantar ke situ. Sebab apa? Sebab kilang JTS lebih memahami barang yang dia keluarkan. Yang tak mungkin JTS keluarkan barang ni, buku manualnya dikeluarkan oleh syarikat lain. Sebab penyakit, kekurangan, kelebihan alat itu hanya diketahui oleh pencipta dia, mereka dia. Allah Subhanahu wa taala lebih lagi lah. Sebab itu, ya, dijadikan Al-Quran itu sebagai buku manual panduan kehidupan kita, ya. Yang mana hakul Quran yang pertama baca. Macam mana pun kena baca. Peluang bulan Ramadan ni dengan adanya kumpulan tadarus untuk kita perelokkan bacaan. Mudah-mudahan saban tahun bertukar tahun kita dah matang dengan Al-Quran sampai peringkat kita memenuhi kehendak tadarus tadi. Sampai ke peringkat baca, ambil intipati, lepas tu kita tadabbur dan amalkan dalam kehidupan. Tetapi Quran itu hari ini tak macam tu, ya. Macam kita di masjid ni, kita offer siapa yang nak ikut grup, ya, tadarus, tu je lah, tak sampai 10 orang pun, kan. Tak apalah, yang lain tu dibaca kat rumah, bolehlah khatam 3 kali, sebab baca seorang ni betul semua. Kan. Lagi satu, kalau dibaca dekat sini,
Ya, yang penyakit yang paling teruk sekali tak boleh kena tegur. Tegur sekali besok tak main dah. Pergi gitu je lah. Ya. Sepatutnya ini adalah peluang. Ya. Dan Quran itu kena sentiasa. Sebab tu hari ni tuan-tuan dirahmati Allah, berlakunya pergolakan rumah tangga, kepincangan, kerosakan, ya, apa lagi penceraian dan sebagainya. Sebab apa? Quran itu tidak dijadikan budaya dalam rumah tangga. Saya kerap kali kaunseling rumah tangga ni. Kalau dia duduk, sebenarnya kalau kita tanya, kat rumah sembahyang jemaah tak? Ataupun kat rumah solat tak? Kat rumah ngaji Quran tak? Cukup dah. Sebenarnya kita dah dapat jawapan. Sebab bila mana Al-Quran tidak dihidupkan dalam rumah, rumah yang sebesar mana pun, ya, tak lebih daripada kuburan kalau sekiranya tidak dihidupkan dengan Al-Quran. Yang mana tuan-tuan tahulah, ya, sifat kubur itu apa. Tak ada yang indah pasal kubur ni, melainkan kita pergi untuk kita ambil pengajaran dan iktibar. Satu hari nanti kita akan pergi tempat yang sama. Dan tak ada yang indah tentang kubur. Ada ke? Siapa boleh senaraikan? Ya. Yang mana kubur ni sifat dia apa? Sunyi, sepi, sayu, pilu. Nak tambah lagi apa? Seram. Tak ada orang balik daripada kubur. Ustaz, kenapa? Seronok betul lah. Kenapa? Baru balik daripada kubur. Tak ada. Ataupun habis kita buat program ni, pakat-pakat lepak kat kubur nak? Tak ada. Sebab sifat kubur itu sendiri. Dan rumah yang tidak dihidupkan dengan Al-Quran, itulah keadaan dia. Daripada segi zahirnya nampak tersegam indah, tetapi daripada sudut batinnya tak lebih daripada kubur. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Sebab rumah kita ni, walaupun itu rumah kita, kita masuk tak bagi salam, siapa yang masuk dulu? Iblis. Namanya siapa? Tak sempat nak berkenalan. Sebab apa? Sebab dia cepat sangat masuk. Kita tak dan ni, kita tak bagi salam, dia dah masuk dulu. Modus operandi dia apa tuan-tuan? Memporak-porandakan rumah tangga. Siapa nama dia? Dasim. Kerja dia memporak-porandakan rumah tangga. Ya, tak pasal-pasal. Dia masuk tu, ya, dia pergi dekat suami tengok muka isteri tiba-tiba bengkak je, tak pasal-pasal. Kadang-kadang dia pergi dekat isteri, ya, pergi dekat anak. Itu kerja dia. Dan kalaupun kita kata tadi Quran akan memberi syafaat, ya, pada hari akhirat nanti, ya, Quran sebenarnya dekat dunia lagi dia dah bagi syafaat kepada kita. Tengoklah, ya, orang-orang yang mengabdikan ataupun memberi sepenuh kehidupan dia dengan Al-Quran. Tak payah jauh-jauh lah tuan-tuan, orang yang hafal Quran cukup lah. Dan kita pun pernah diperdengarkan dengan orang yang dah meninggal berapa puluh tahun, tetapi bila digali kuburnya, jasadnya masih elok. Rupanya diperiksa, disiasat-siasat, rupanya seorang guru Al-Quran. Sebab apa? Sebab jasad orang yang dengan Al-Quran ni, yang rapat dengan Al-Quran ni, Allah Ta'ala haramkan daripada ulat-ulat daripada dalam tanah untuk menjamah walaupun seinci daripada tubuh dia. Dekat dunia lagi Allah Ta'ala dah muliakan. Bila mati, ya, surah Al-Mulk yang kita baca sebelum tidur, kalau di masjid ni selepas solat isyak kita baca kan, surah itu akan menjadi benteng kepada diri kita di dalam kubur. Dibangkitkan di padang mahsyar, tadi hadis tadi kita dah baca dah, ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Dia akan jadi hakim kepada kita. Cukup ke sekadar itu? Belum lagi. Masuk syurga,
ya, masuk syurga pun masih ada syafaat daripada Al-Quran. Apa dia? Ibu bapa yang menghantar anaknya pergi mendalami Al-Quran, pergi menghafal Quran, pergi ke kelas-kelas Al-Quran, Allah Ta'ala mahkotakan daripada mahkota khas daripada syurga. Allahu Akbar. Dekat dunia ni tuan-tuan, kalau kita naik kereta, kita selisih dengan orang kereta orang yang ada crown, kan, kita, oh ni hebat ni orang ni, ada crown kan, tu. Dekat syurga nanti tuan-tuan, masuk je, yang pakai mahkota itu tak lain dah, itu adalah ibu bapa yang menghantar anak-anaknya pergi mendalami Al-Quran. Cukup setakat tu ke? Ada lagi. Apa dia? Ketika mana orang-orang yang sentiasa dengan Al-Quran ini, lebih-lebih lagi dia menghafal Al-Quran, dalam syurga nanti dia boleh pilih kedudukan yang mana dia nak duduk. Syurga ni tak ada tempat yang paling ni lah tuan-tuan kan. Maknanya kita ni nak dapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala ni untuk syurga Allah Taala. Tapi dalam tu pun masih ada lagi ya, sebab dalam satu riwayat, dalam syurga nanti ada dua. Seorang ni rumah besar, seorang rumah kecil. Dalam syurga yang sama, yang rumah kecil ni tanya yang rumah besar ni, macam mana rumah yang besar, sedangkan dekat dunia dulu ya kita sama ya, bila dekat syurga ni pun kita sama, tapi rumah yang besar. Kata rumah besar tu, dekat dunia dulu aku lebih subhanallah satu je daripada engkau. Nampak tak? Waktu tu dah tak ada jalan pulang tuan-tuan, sebab jalan kita jalan sehala. Itu baru cerita baca tuan-tuan. Ya. Yang keduanya hakul Quran, apa dia? Mempelajari Al-Quran. Cerita mempelajari Al-Quran ni tuan-tuan, ya, sampai mati pun takkan selesai. Tanyalah ya anak-anak yang belajar Al-Quran, ya, kita baru peringkat tajwid kan, sedangkan Quran itu ya bukan sekadar tajwid, ada yang namanya ya rasmul Quran, dhabtul Quran, tarikh qura, al-fawasil, banyak tuan-tuan. Dah bila masa nak mengajinya tu kan, fawasil ni apa tuan-tuan? Kiraan ayat-ayat kan, kiraan ayat tu ada berapa ya. Rasmul Quran tu penulisan Al-Quran, dhabtul Quran tu tanda-tanda dalam Al-Quran ya. Tapi tak apalah, yang penting sekali tajwid itu kita mahirkan ya. Sebab tajwid ini turun bersama dengan Quran itu, walaupun tidak dibincangkan pada zaman Rasulullah SAW, tapi selepas pada itu dijadikan satu disiplin tentang Al-Quran. Betapa pentingnya tajwid dengan Al-Quran itu, sebab salah huruf, salah baris akan memberi erti yang berlainan. Tak payah jauh-jauh tuan-tuan. Contoh ya, Ustaz Fatonah kita ni muazzin, dia pun azan lah, hayya 'alas salah, marilah sembahyang. Hayya 'alal falah, marilah menuju ke kejayaan. Dia sebab hari tu dia berasa sedap sangat agaknya, dia pun hayya 'alas salah, marilah sembahyang. Hayya 'alal falah, dia tertambah sabdu sikit je dekat falah ya. Tadi marilah sembahyang, marilah menuju kejayaan. Yang kedua, marilah ya sembahyang ya, marilah pergi ke kebun ya. Makna falah untuk apa? Ke kebun. Nampak tak? Sikit sahaja ya, menyebabkan berubah makna dia. Dengar kat orang Arab malu. Apa hal pula nak pergi kebun, dah ajak pergi sembahyang, lepas tu ajak pergi kebun. Tapi sungguh tuan-tuan ya, pensyarah saya orang Mesir kan, dia sebelum datang Malaysia ni dia tak nak, pasal dia kata Malaysia ni hunggah-hunggah ya. Tahu hunggah-hunggah? Orang zaman batu.
Allahu Akbar, punya bengang kita dengar macam tu. Ya. Tapi nak kata apa? Zaman tu ya, Hosni Mubarak kan. Kuku besi. Cerita baik-baik negara dia, cerita buruk dia ambil hak negara luar. Jadi rakyat dia tengok, oi, negara kita ni bagus. Tengok negara luar tu perang, bunuh negara luar. Malaysia dia tunjuk kat mana tuan-tuan? Tu Sarawak tu, tarian Sumazau tu. La ilaha illallah. Memanglah orang tu duk melari dengan pakai cawat je, tu duk hunggah-hunggah tak mau datang Malaysia. Tapi bila dia dah datang Malaysia, waktu tu airport dekat Subang, dia nampak je pokok kelapa sawit waktu tu, ajib dia kata. Tak ajib dia. Sudahnya sekarang wallahu alam dah lama tak jumpa. Tapi lama dia duduk dekat Malaysia ni. Tak apa dia kata. Dia duduk kat Malaysia ni lama sikit. Cuma dia tak boleh tinggalkan itik je. Itik Malaysia dia tak apa suka. Dia suka itik daripada Mesir sana. Jadi kadang-kadang tengah mengaji tu, tengah belajar tu, dia dapat panggilan je. Okey, dia kata dia minta izin dulu, dia nak pergi jemput itik dia dekat kargo. Naik kapal terbang tuan-tuan. Ya. Agaknya bagi orang Arab betul lah tu, lepas hajat lagi semayang pergi ke kebun. Tapi itu daripada segi bacaan. Daripada segi penulisan pun ada. Ni cerita, tak tahu wallahu alam betul ke tidak. Tapi guru saya ceritakan cerita ni pada saya, ya, berkenaan dengan satu kisah di tanah Arab sana, ya. Dua orang sahabat, satu hari sahabat yang seorang ni demam panas, ya. Jadi dia pun dalam keadaan demam tu, dia minta kawan yang sihat ni pergi cari bahan-bahan untuk renih ataupun buat sup ataupun buat ubat tu. Dia pun tulis, ya. Lepas tu kawan tu pergilah cari. Balik-balik terus masak-masak bagi kawan dia yang sakit demam tu minum. Lepas minum je, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal. Yang lain ni pun pergilah tengok kenapa lah boleh meninggal. Yang dia ni pun tak tahu nak kata kesal macam mana, sebab meninggal tu sahabat dia. Rupanya bila dia tengok tulis tu, ya, yang list tu sampai kat bawah namanya habbatus sauda kan, bijirin hitam tu buat penawar penyakit tu. Tapi kawan tu tak berapa sihat, dia bar tu dia terpanjang sikit, dia jadi hayatus sauda. Tuan-tuan tahu tak hayatus sauda ni apa dia? Hayatus sauda ni ular hitam yang paling berbisa di padang pasir. Nampak simple tapi memberi kesan yang besar. Ya, itu belum lagi taranumnya. Ya, paling tidak Quran itu dibaca zayyinu kan, dia kata hiasi bacaan kamu itu dengan taranum. Ya, sebab apa? Sebab Quran ini seumpama satu masakan, yang mana kalau masak tu kita tahu nak sedapkan macam mana. Betul? Nak masak kari, ya. Sudah tentu bahan utamanya adalah apa? Kari lah kan. Ya, tak mungkin ya nak masak kari, ya, tak bubuh kari, bubuh kicap. Tak nama masak kari, namanya masak kicap. Lepas tu masak kari pula, kita tahu kari daging atau kari ikan. Kalau kari ikan, ya, biasa orang taruh tomato kan, taruh bende, ya. Kalau kari daging, orang taruh kentang kan. Maknanya untuk masak kita boleh tahu nak bagi sedap. Quran juga sebenarnya tuntutan dia macam tu. Ya, tajwid, ya, kemudian ditambah dengan taranum dan sebagainya. Itu belum lagi ilmu-ilmu alat yang perlu kita pelajari. Sebab apa? Sebab pergi yang ketiga, mengajarkan Al-Quran. Okey? Hakul Quran yang pertama belajar, yang pertama baca, yang kedua belajar, yang ketiga mengajar. Yang dikatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Ya. Sebaik-baik kamu siapa yang mengaji, belajar Al-Quran dan mengajarkan. Yang ini tanggungjawab siapa tuan-tuan? Tanggungjawab kita semua. Tak ada seorang pun terlepas.
Lebih-lebih lagi kita diamanahkan sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Kewajipan kita apa dia? Isteri dan anak-anak kita mahir dan tahu tentang Al-Quran. Tak mampu mengajar, cari guru. Itu kewajipan dia. Tapi cuma jangan double standard lah tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang dipanggil guru Quran, kalau guru tuition matematik berapa? 120 bayar. Bahasa Inggeris berapa? Kelas tuition dia 120 bayar. Sains berapa? 120 bayar. Al-Quran RM50, awak mahal sangat. Sampai tang Al-Quran, macam tu keadaan dia. Memang betul, orang yang ada Quran dalam diri dia, haram hukumnya dia menetapkan harga bagi Quran yang dia nak mengajar tu. Yang ni guru saya pesan. Orang yang hafal Quran, yang ada Quran pada dirinya, haram hukumnya meletakkan harga tentang Quran yang dia nak ajar. Tapi orang yang nak panggil guru Quran, dia kena letak harga yang tinggi. Sebab apa? Sebab Quran yang ada pada orang tu menunjukkan peri pentingnya Al-Quran. Lepas tu kita pendek-pendekkan je tuan-tuan. Memahami Al-Quran. Quran itu perlu difahami. Kalau tak, tiap-tiap tahun kita baca boleh pahala, alhamdulillah, tapi tak sampai peringkat kita faham. Macam mana kita nak faham? Melalui pembelajaran lah. Ilmu nahu, saraf, lagi balaghah, mantik dan sebagainya. Banyak lagi nak kena mengaji. Aduh. Tapi nak kata apa tuan-tuan? Jangan tafsir semata-mata tanpa ada guru. Bahaya. Kena mengaji. Biarlah sampai meninggal pun, sampai meninggal kita ni, biarlah kita ni anggap diri kita sebagai seorang pelajar. Sebab orang yang belajar ni kalau salah masih ada kemaafan. Tu. Kemudian memenuhi kehendak Al-Quran. Dah faham, mudah untuk kita memenuhi kehendak Al-Quran. Yang hari ni yang haru biru kacau bilau ni sebab tak faham dan tak mampu untuk memenuhi kehendak Al-Quran. Sebagai contoh, ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jaril junub ila akhir ayat. Allah Ta'ala perintahkan apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Abdikanlah diri kamu dan jangan menyengutukan dengan sesuatu pun. Abdilah diri kamu kepada Allah dan jangan menyengutukan dengan sesuatu apapun. Itu yang pertama. Kemudian wabil walidaini ihsana, kewajipan yang seterusnya adalah buat baik kepada kedua ibu bapa. Hari ini bercambah tuan-tuan. Apa dia? Rumah warga emas. Saya pernah juga mengajar dekat rumah warga emas ni tuan-tuan. Kalau sembang pasal anak, seronok dengar dia orang cerita. Tapi di penghujungnya air mata pasti mengalir. Sebab apa? Bukan tak hebat anak-anak dia orang, hebat. Tapi disitulah tempat akhir bagi ibu bapa itu. Kemudian wabidil kurba, buat baik pada kaum kerabat yang dekat. Hari ini dengan adik-beradik bergaduh. Dengan ipar dua bergaduh. Kadang-kadang dalam keadaan adik-beradik memerlukan bantuan, kita lebih mengutamakan orang lain. Kita boleh masuk kedai, okey, hari ni saya bayar semua. Rupanya adik dia dekat kampung memerlukan bantuan, tak dipedulikan pun. Ni bukan orang kat sini tuan-tuan, ni tempat lain. Jangan serius sangat. Nampak makin ketat muka itu. Wal yatama, anak yatim. Anak yatim ni popular bila tuan-tuan? Bulan Ramadan lah. Lepas pada bulan Ramadan, dia dah tak jadi yatim dah. Sebab apa? Tak disebut pun nama anak yatim.
Sedangkan anak yatim itu kekal ya yatim bila mana tak berubah apa dia punya status tu. Tapi anak yatim hanya diraikan biasanya dalam bulan Ramadan. Ya. Kita kat masjid ni Salafi boleh katakan tiap-tiap minggu ni program anak yatim, program anak yatim. Kan tak apa kita raikan. Ya. Cumanya saya pengalaman kat pengurusan masjid ni dah 15 tahun. Ya, dah tahu sangat dah. Ya. Kesilapan kita dalam memberi perhatian kepada anak yatim. Bulan Ramadan raikan dekat hotel sekian, hotel sekian, hotel sekian. Kadang-kadang nak buka puasa kat hotel sekian. Sebelum buka puasa tu keluar tergedik-gedik orang menari, menyanyi. Kan? Lepas tu kita pun bawa lah anak yatim ni sekali-sekali. Bukan sekali lah, maknanya kita nak bawa anak yatim ni pergi makan dekat masjid. Tahu anak yatim tu kata apa? Ini je. Sebab apa? Dekat hotel mewah. Tapi kemewahan yang mereka kecapi itu hanya dalam bulan Ramadan. Wal masakin, orang miskin. Kemudian wal jarizil kurba, jiran yang hampir. Jiran dengan jiran pun bergaduh tuan-tuan. Ya, kucing jiran main berak rumah kita. Bergaduh 7 keturunan. Sedangkan ketika mana nuzulul Quran bermula daripada 17 Ramadan yang ayat yang pertama Iqra itu, turunnya ayat Quran 22 tahun 2 bulan 22 hari. Setiap kali malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu, sebelum balik dia pesan apa? Ya Rasulullah, jaga jiran. Bukan sikit tuan-tuan, tiap kali sebelum balik dia akan pesan, ya Rasulullah, jaga jiran. Pelik kan? Sampai ke Rasulullah memikirkan yang adakah jiran ini juga akan menerima wasiat dan sebagainya. Tapi tak berlaku macam itulah. Nak tunjuk apa? Nak tunjuk betapa pentingnya jiran kepada kita. Disuruh buat baik dengan jiran. Dalam ayat itu tak sebut jiran itu warna kulit bangsa, tak ada. Asalkan jiran wajib kita jaga. Ya. Dan kadang-kadang jiran dengan jiran pun tak kenal. Al-maklum lah, keluar gelap balik gelap. Kan? Kan pernah berlaku dekat mana? Dekat Pahang dulu. Ya. Pergi dekat rumah tempat pembinaan sementara ni, dipanggil apa? Yalah, tempat pembinaan sementara tu lah. Ya. Bukan main hebat lagi dua orang ni, tolong angkat sama-sama, susun, ambil orang, angkat barang. Lepas tu duduk sembang-sembang, duduk kat mana? Kat Sungai Isap. Rumah nombor apa? Nombor 23. Hang nombor apa? Rumah 24. Bayangkan duduk dah jiran, kenal dekat rumah tempat apa? Tempat tu. Itu belum lagi rumah tenggelam, dua-dua duduk atas. Lah, kawan sepejabat tu punya. Nampak tak? Bila mana kita tak faham kehendak Al-Quran itu, maka untuk memenuhi kehendak Quran itu sukar. Dan yang terakhir sekali, mempertahankan Al-Quran. Yang ni agak sukar. Sebab kalau kita boleh memenuhi yang penuh-penuh yang tadi tu, yang ni sukar. Tapi ganjarannya besar. Allah Ta'ala berfirman apa? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal quran ila akhir ayat. Kemudian sambung lagi, at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala nak beli
Innallaha ashtara minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman itu, anfusahum, jiwa raga mereka, wa amwalahum, harta benda mereka, bi anna lahumul jannah, Allah Ta'ala nak bayar dengan syurga. Ada tak perniagaan yang lebih menguntungkan daripada itu? Tak ada dah lah. Itulah yang menguntungkan. Siapa dia? Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Ya, orang-orang yang berjuang di jalan, menegakkan, ya, berperang di jalan Allah, sama ada mereka membunuh ataupun mereka terbunuh. Wa'dan alaihi haqqan fi Taurati wal Injili wal Quran. Inilah janji yang telah Allah Ta'ala tetapkan dalam Taurat, Injil dan Quran, sampai habis ayat tu. Kemudian siapa lagi? At-taibun, orang yang banyak bertaubat. Kemudian al-hamidun, orang yang banyak bertahmid, mengucapkan syukur. Ya, kemudian al-abidun, orang yang banyak ibadahnya. As-saihun, tuan-tuanlah as-saihun, ya, mana ada pengajian, mana ada kuliah, hadir. Ya. Kemudian ar-raki'un, orang yang rukuk merujuk kepada solat. Dalam ayat lain disebut warka'u ma'ar raki'in, ya, rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Tapi ada yang nakal, dia kata apa? Warka'u ma'ar raki'in, merukuk bersama orang-orang yang rukuk, dia kata. La ilaha illallah. Ya. Ustaz, dalam Quran ada ayat rukuk, Ustaz. Nah, kita tanya dia kenapa merukuk dalam Quran ada ayat rukuk. Apa dia? Wa qila man raqa. Nakai sungguh. Ya. Tapi boleh kat dia lah. Kan? Kemudian as-sajidun, orang yang banyak sujudnya. Dan sujud tidak semestinya merujuk pada solat, sebab ada yang lain namanya sujud syukur. Dan ketika mana sujud, lamalah, sebab waktu yang paling hampir, ya, Allah Ta'ala dengan hamba dia ketika mana kita sujud. Kemudian al-amiruna bil ma'ruf, kita ajak orang kepada kebaikan, wa nahuna 'anil munkar, kita cegah daripada melakukan kemungkaran. Kemudian wal hafizuna li hududillah, apa dia? Orang yang memelihara akan had-had, ya, hukum Allah Ta'ala, iaitu Al-Quran. Kalau dulu kami yang fobia kalau sebut hudud, fobia, tapi itulah dia. Kita mempertahankan apa dia? Hak, apa tu? Had-had hukum Al-Quran itu. Jadi kita boleh tengoklah, muhasabahlah, koreksilah di mana kedudukan kita. Kan? Yang mana sepatutnya saban tahun, ya, kita sambut nuzul Quran. Ya, adakah Quran itu menyerapi ataupun sampai peringkat yang sepatutnya yang kita perlu ada dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi tuan-tuan yang dikasihi lagi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mudah-mudahan, ya, dengan roh dan momentum, ya, Ramadan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ya, kita hidupkan terus sampai penghujung, ya. Sebab kita tak tahu, barangkali ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadi kita pulunlah sungguh-sungguh, ya. Sebab apa? Sebab di 10 yang terakhir itu Allah Ta'ala letak yang namanya malam Al-Qadar, ya. Yang mana malam Al-Qadar ini, ya, disebut sebagai Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Hitung-hitung 1000 bulan itu bersamaan dengan 84 tahun lebih. Kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur kita paling-paling 60 70. Kalau agak-agak lebih sikit 80. Umur kita tak sampai, maknanya umur kita pendek, tak panjang, tapi Allah Ta'ala bagi amalan yang buat sikit dapat banyak. Kalau 60 tahun dah kita berRamadan, ya, kalau betul caranya, barangkali 60 kali dah kita bertemu dengan Al-Qadar itu, ya. Tapi itulah, bila ikut-ikut ni, betul Nabi SAW bagi hint, carilah, ya, malam Al-Qadar itu pada malam-malam yang ganjil. Dia pun mangkit malam ganjil je.
Ya. Dia solat, dia mengaji, tak apalah kan, dia buat juga. Tapi lepas tu dia tengok kat luar, mana pokok sujud tak jumpa, tak nampak. Masalah tuan-tuan. Ya. Dia tak kisah, kadang-kadang tak diperlihatkan pun, tetapi bila kena pada malam itu dalam keadaan kita beribadah, Allah Ta'ala akan bagi. InsyaAllah tuan-tuan ya. Kita kekalkan momentum kita sampai hujung. Nampak dah mula nak lemau kan. Allah Akbar. Tu tempat lain lah kot ya. MKD ni insyaAllah ni sampai akhir ni ya. Sama-samalah kita nanti insyaAllah. Jadi untuk yang akhirnya sekali lagi ya, mudah-mudahan kita kekalkan momentum kita sampai penghujungnya. Dan di kesempatan ini saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan ya, yang mana banyak menyumbang kepada pengihyaan bahasa apa ni, untuk menghidupkan Ramadan kita ni ya. Alhamdulillah kita target 500 ya, hari ni dah bertambah-tambah. Hari ni katanya 800 orang yang hadir. Beruntunglah siapa yang menginfakkan untuk orang buka puasa, kerana orang yang menyediakan makan untuk orang buka puasa ini, dia akan dapat pahala orang yang buka puasa itu tanpa mengurangkan sedikit pun. Bayangkanlah 800 orang makan yang dia punya tu ya. Banyak kan. Begitu juga ya pada tuan-tuan yang memberi sumbangan buah fikiran dan sebagainya. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jugalah ya yang selayaknya memberi yang terbaik untuk tuan-tuan ya. Jadi sekiranya cukup sekadar itu, mohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kepercayaan tuan-tuan beri ya, dan kita tangguh ya pertemuan kita dengan bacaan doa tasbih kafarah suratul as. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqna ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma barik lana fi syahr ramadan. Allahumma barik lana fi syahr ramadan. Allahumma barik lana fi syahr ramadan wa ballighna ila lailatul qadr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai makluman tuan-tuan ya, besok pukul 4 insyaallah ya, Qiyamul Lail bersama dengan Ustaz Imran Al-Soha ya. Kemudian kita ada kuliah subuh, dan seterusnya kita ada program menyantuni anak yatim ya, ibu tunggal dan sebagainya, lebih kurang pukul 8 sehingga tengah hari lah. Jadi kita maraton ya, dalam 2-3 hari ini. Itu saja, sekian. Sahur disediakan.